Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadithan nabiyyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'uthi bil mu'jizat wa ala alihi masabihid dilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pengajian kitab kita, yaitu Al-Jauharul Mawhum, merupakan syarah daripada kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Kitab ini telah disyarahkan oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Tajuk kita pada malam ini masih lagi di bawah tajuk kelebihan tarbiyatil aulad, itu kelebihan mendidik anak-anak gitu. Tarbiyah iaitu mendidik anak-anak, ataupun dalam kitab kita ni menyebut iaitu kelebihan haqqil aulad, hak bagi anak-anak ke atas kedua ibu bapa. Pada pengajian yang lepas kita telah membaca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yu'addiba ar-rajulu, la an yu'addiba, an lil an menasabkan fi'il mudhari', an menasabkan fi'il mudhari', la an yu'addiba. Setengah edisi Jawi dia tulis la an yu'addibu, la an yu'addiba, fi'il mudhari' mansub bil an. La an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'in. La an yu'addiba taqdiruhu wallahi gitu. Lam itu jawab kepada huruf sumpah yang dibuang. Taqdiruhu wallahi la an yu'addiba. Maksudnya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya, mana wallahi demi Allah, sesungguhnya mengajar adab oleh laki-laki akan anaknya terlebih baik baginya daripada bahawa bersedekah ia dengan satu gantang, yakni tiap-tiap hari. Ini mentarbiahkan anak kepada tarbiyah yang sahihah. Mengajar anak ini adalah lebih baik daripada kita bersedekah hari-hari. Sebab apa? Dia kata. Jadi hadis ini umum, maka kita merujuk kepada ulama-ulama hadis yang alim untuk kita dapat faham maksud hadis tersebut. Jadi Tuan Syekh kita telah memetik pandangan seorang ulama yang alim, iaitu Al-Imamul Munawi namanya. Kata Al-Imamul Munawi, bukan Manawi, Al-Imamul Munawi, seorang ulama hadis yang terkenal, ulama Azhar juga. Nama kitabnya Faidul Qadir. Faidul Qadir fi syarhi
Jami' As-Saghir li Imam As-Sayuti. Al-Imam As-Sayuti, karangan beliau ada dua dari sudut ilmu hadis ni. Yang paling masyhur Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir. Kita Al-Jami' As-Saghir ni telah disyarahkan oleh Al-Imam Al-Munawi. Nama dia Faidul Qadir. Jadi setiap hadis tersebut kalau kita tak apa faham, boleh rujuklah syarah Al-Imam Al-Munawi. Al-Munawi, ya? Bukan Al-Manawi, Al-Munawi. Nama tempat Muna, Munawi. Muna, bukan mana, Munawi. Dan lagi satu nama kitabnya yang terkenal Al-Jami'ul Kabir. Imam As-Sayuti ada lebih kurang 5 jilid cetakan lama. Adapun Al-Jami'us Saghir ni dia 2 jilid cetakan lama. Kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Al-Munawi dan mentakhrijkan, mengeluarkan kedudukan hadis tu sahih ataupun seterusnya. Walaupun Al-Imam As-Sayuti telah menyebut hadis ni riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, dia menggunakan lapas huruf ringkas ta Tirmizi, contohnya ba Bukhari, dal Daud, begitu contohnya dalam kitab Al-Jami' As-Saghir li Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Ini dua ulama Al-Azhar yang alim. Al-Imam As-Sayuti punya karangan telah diringkaskan oleh Al-Imam Al-Muqasimi. Nama kitabnya Al-Ahadisul Mukhtarah. Dan kita ini dipelajari di Ma'had Al-Azhar Al-Sharif. Kemudian ulama Malaysia begitu berminat kitab yang dipelajari di Mesir, iaitu Al-Ahadisul Mukhtarah, maka mereka telah meringkaskan kitab tersebut, ada atau berterjemah, bukan diringkas ataupun disaringkan kitab tersebut untuk sesuai di negara kita. Dinamakan Atraful Ahadis. Atraful Hadis Nabi SAW yang telah diberikan kata-kata aluan oleh Datuk kepada mantan Perdana Menteri Pak Lah kita. Datuk beliau seorang ulama yang alim, telah memberikan kata-kata pengantar dalam terjemahan kitab Atraf Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini adalah merupakan petikan dari kitab Al-Ahadisul Mukhtarah. Ini dipakai di mahad-mahad sekolah-sekolah agama Al-Azhar Al-Sharif, dan kita ini adalah merupakan ringkasan daripada Al-Jami' Saghir li Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Ada 3 jilid kitab atraf tu dan sekarang telah dirumikan. Qala, berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Faidul Qadir. Al-Imam Al-Munawi menyebut li'annahu idza addabahu sarat af'aluhu min sadaqatihil jariyah wa sadaqatus sa'i yang qati'u sawabuha. Ini nas dalam kitab Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi berkata, sebab apa kelebihan mendidik anak itu terlebih baik daripada bersedekah setiap hari dengan segantang. Kerana bahawasanya apabila mengajarkan adabnya, kalau bapa ni mengajar adab kepada anak dia, jadilah segala perbuatannya daripada sedekah yang berkekalan. Kerana kalau dia mengajarkan anak dia, maka jadilah ia umpama sedekah yang mengalir, sedekah ajariyah. Kerana anak ni kalau amalkan berterusan dan menjadi anak yang saleh, maka setiap amalan anak itu mengalir kepada bapa dia. Berbeza kalau kita sedekah. Sedekah ke orang, habis dia beli beras makan, habis lah. Melainkan wakaf. Wakaf ia berterusan. Ni kalau kita sedekah, dia bagi orang miskin sedekah, dia pun pergi beli beras, dia masak-masak makan, habis. Begitu. Berbeza kalau mendidik anak dengan tarbiyah yang baik, anak tu amalkan, jadilah anak tu anak yang saleh. Ini yang disebut oleh Al-Imam Munawi rahimahullah ta'ala. Bersalahan sedekah satu gantang itu putus pahalanya. Bagi habis, tetap dapat pahala, tapi tidaklah mengalir sebagaimana mengalirnya pahala anak yang mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh bapa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa
adalah menjadi kewajipan kepada bapa mentarbiah anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum. Qu makna jagalah sekalian kamu akan diri-diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka, iaitu didiklah ahli keluarga kamu sehingga mereka ini terhindar daripada sebab-sebab yang boleh masuk api neraka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di atas, menunjukkan bahawa tarbiyah yang baik kepada anak adalah merupakan kewajipan kepada bapa dan ibu. Dan tarbiyah yang baik ini memberikan manfaat. Apa tarbiyahnya? Mengajarkan perkara-perkara yang berkaitan tentang agama. Contohnya berkaitan tentang taharah. Macam mana kita nak bersuci. Di zaman air kita kena catur ni, jadi macam mana nak beruduk contohnya. Menggunakan air yang kurang daripada 2 kolah. Gitu. Sebab ramai orang tak faham. Jadi dia bila tadahkan air dalam baldi, jadi ramai orang beranggapan bahawa tak boleh ambil uduk situ sebab dia kurang 2 kolah. Tadi dah dia pun cedok-cedokkan air dia, tangan ni dah menitik-nitik air, dia kata. Air itu tidak akan jadi mustakmal selagi mana kita tidak berniat mengangkat hadas ataupun mengangkat hadas kecil ataupun membersihkan najis. Setakat kita tak ada celup berapa kali selagi mana tak kotor, air itu tetap nama air mutlak. Air mutlak. Orang kita kata itu air nak beruduk tu, jangan usik-usik, dia kata. Jadi kalau anak diusik-usik, dah orang tak boleh beruduk. Orang kata jangan gatal tangan tu, usik-usik. Dia kata, lori tak sampai-sampai juga ni, dia kata. Air taman saya 2 hari tak datang air, begitu. 3 kali saya telefon. 3 kali malam datang dia. Dia kata mesin terbakar lah, apalah, meletup lah, macam-macam. Alhamdulillah 2-3 hari ini dah hujan, insya-Allah berterusan. Jadi air macam mana? Cara berwuduk, walaupun budak tu sentuh beberapa kali, kita tanya, ada adik niat ambil wuduk? Walaupun budak yang belum baligh mengambil wuduk, basuhan pertama tetap dikirakan wajib, maka kalaulah menitik dalam air kurang 2 kolah, dia tetap jadi mustakmal. Tapi kalau tidak ada berniat untuk membasuhkan najis dan tidak berniat mengangkat hadas, maka air itu tetap nama mutlak. Ini adalah mizan ataupun timbangan kepada kita untuk menentukan yang mana ianya air mutlak, yang mana air mustakmal, yang mana air mutanajis. Kalau kita tadahkan dalam sinki air, contoh kurang 2 kolah, kalau kita guna tangan, kita cedokkan air ni berniat untuk membasuhkan najis, maka yang baki itu boleh jadi mustakmal. Tetapi untuk mengelakkan supaya jangan dia jadi najis, maka tangan ini jangan berniat untuk membasuhkan najis, tapi kita ambil saja air tu. Umpama tangan ni sebagai cebok, gayung, setengah negeri sebut gayung, setengah sebut cebok, ataupun dia mengambilkan air ni, tangan ni mesti diniatkan sebagai bekas ataupun gayung ataupun pencedok air. Jangan niat membasuh najis, dia akan jadi mustakmal. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha, mandi wajib dalam satu kirbah. Kirbah ni tak besar, kulit kambing. Kita kulit kambing kita ni, kambing Arab pun tak adalah besar sangat kulit kambing. Daripada kulit kambing tu dah dibersihkan, kulit ni dijemur, dibersihkan, tak ada bau-bau lagi, kita rendamkan dengan kapur ataupun dengan tawas sekali. Dah buang dia punya sisa-sisa, tak ada bau. Bila direndam air dalam kirbah ni, tak ada bau busuk pun, bahkan dia bau, dia sejuk, air dalam kulit ni dia sejuk dan rasanya sedap gitu, kulit kambing ni. Negara Arab di zaman dahulu ataupun zaman sekarang pun masih ada nama dia kirbah. Jadi Nabi SAW selalu menggunakan kirbah yang dia perbuat di satu tempat yang bernama Qilal. Ada satu tempat yang mana masyhur tempat membuat kirbah. Satu tempat yang biasa masyhur buat kirbah.
Macam kita ni ada tempat buat batu nisan, ada tempat buat almari, ada satu tempat buat labu, ada satu tempat dia khusus begitu, tempat yang masyhur. Jadi qirbah ni tak besar. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu qirbah. Dalam satu qirbah tu tak cukup dua kolah. Tapi bagaimana caranya? Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air berkumur-kumur dalam keadaan meniatkan tangan ini sebagai pencedok air. Bukan berniat itu untuk mengangkat hadas. Justru itu ulama Syafi'i mengambil pendekatan bahawa barang siapa yang nak menggunakan air kurang daripada 2 kolah, maka hendaklah berniatkan tangan itu sebagai pencedok air. Bermakna yang baki itu tidak akan jadi mustakmal. Kalau dia niat daripada awal membasuhkan najis atau mengangkat hadas, maka air yang baki menjadikan ianya mustakmal. Maka tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas ataupun membasuh najis. Walaupun najis itu sudah bersih, tetapi ia tidak dikira suci, kerana air itu tidak suci lagi menyucikan. Ini perlu diajarkan anak-anak kamu, dia kata. Ulama kata, inilah hendaklah kamu ajarkan adab-adab ini yang berkaitan tentang najis, berkaitan tentang wudu, berkaitan dengan salat, dan juga hukum hakam. Begitu juga berkaitan tentang adab-adab makan, perlu diajarkan. Sebagaimana Nabi SAW telah mengajarkan para sahabat Nabi SAW makan. Di antaranya yang diriwayatkan daripada Abi Salamah berkata, diriwayatkan bahawa adalah Nabi SAW bersabda, Sammillah wa kul biyaminika, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan engkau, wa kul mimma yalika, dan makan apa yang ada di hadapan kamu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du, sentiasalah. Yang meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hafs Umar ibn Abi Salamah menyatakan bahawa sentiasalah aku menjaga adab makan ini sehinggalah meninggal dunia. Begitu. Baca bismillah. Ini adab. Kadang-kadang makan pun tak kira bismillah, makan dengan tangan kiri. Ini satu perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang pertama, diajarkan anak-anak ni adab makan, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadhkarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami, qala syaitan. Apabila seorang lelaki masuk ke rumahnya dalam keadaan dia berzikir, menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dan ketika makan berkatalah syaitan, la mabita lakum wala asya, tak ada tempat tidur bagi kamu dan tak ada makan malam bagi kamu, tak ada ruang. Kalau masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada ruang bagi syaitan nak bermalam rumah. Kalau tidak, dia menumpang rumah. Begitu juga apabila seorang tu makan, contohnya makan malam tak ada bismillah, maka syaitan ni ada ruang nak makan bersama. Kalau baca bismillah, dia tak ada ruang. Wa idza dakhala wa lam yazkurillaha ta'ala, kalau dia masuk rumah tak ada menyebut bismillahirrahmanirrahim, ketika masuk, qala syaitan adraktumul mabit, wahai sahabat-sahabatku, kata syaitan, kamu ada peluang nak tidur di rumah ini bermalam. Fa idza lam yazkurillah inda ta'amih, begitu juga bila makan tak baca bismillah, adraktum al-asya, sesungguhnya kamu ada peluang makan bersama. Adakah syaitan ini makan ataupun ini bahasa ni adalah bahasa kiasan? Ulama hadis menyebut, sepakat para alim ulama daripada jumhur, iaitu sama ada golongan salaf ataupun khalaf. Salaf iaitu 3 kurun yang pertama dan 3 kurun selepas itu dinamakan khalaf. Dan juga ulama hadis menyatakan bahawa sesungguhnya hadis ini ditanggung secara zahirnya, syaitan ini ada 2 tangan dan ada 2 kaki. Dan syaitan ada syaitan jantan dan ada syaitan betina. Maka kata makan tu memang makan sungguh. Makan tu memang makan sungguh. Mana memang makan sungguh.
Ada yang mengatakan bahawa ini bukan makan, syaitan makan sama dengan kamu. Kalau dia makan burger pun disapu habis kan. Contohnya. Tapi makan ni ialah tak baca bismillah, la barakata fihi. Maka kamu makan tak dapat berkat. Dan dengan makan kamu itu tidak menambahkan ketakwaan kamu kepada Allah, kerana tidak ada berkat bila kamu makan tanpa baca bismillah. Ini huraian sebahagian daripada ulama. Dan ulama kata memang betul, syaitan makan bersama kamu. Dan adab yang perlu diajar yang makan dengan tangan kanan. La ta'kulu bishimal, jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Rawahu Muslim. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Ni minum dengan tangan kiri, makan ambil garpu begitu, makan tangan kiri. Ikut cara orang putih. Ikut cara orang putih. Benda ni dilarang. Dilarang oleh Nabi SAW. Jangan makan dengan tangan kiri dan jangan minum tangan kiri. Latihkan tangan kanan. Berlaku di zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki ni makan tangan kiri. Jadi Nabi SAW tegur, "Kul biyaminika," makan dengan tangan kanan. Qala la astati', dia kata, saya tak boleh makan tangan kanan. Qul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Qala la astati', dia kata, saya tak boleh lah wahai Rasulullah makan tangan kanan, dah biasa dengan tangan kiri. Begitu. Orang sekarang ni susahlah Ustaz, dah biasa lah, dia kata. Dah biasa. Qala la istata'ta, Rasulullah kata kamu boleh makan tangan kanan. Ma mana'aka illa al-kibir illa al-kibar, tidak yang menghalangkan kamu melainkan kamu usia yang begitu tua. Sekarang kau boleh. Tak ada alasan, itu biasa-biasa. Tapi dia tak mau juga. Dia kata dah terbiasa. Fama rafa'aha ila fihi. Lepas tu dia tak boleh angkat tangannya. Li'anna Allah syallaha, sesungguhnya Allah telah melumpuhkan dia. Yang main-main. Ini berlaku di zaman Nabi SAW yang disebut oleh Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Kena latih. Kalau walaupun dah biasa tangan kiri, dilatih supaya makan biar tangan kanan, minum tangan kanan. Ajarkan. Kalau bapak mengajar, bapak kena latih begitu. Yang biasa dengan tangan kiri, syaitan begitu. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau cikgu usup yang tukang urut tu, dia kata, Ustaz, orang selalu kena stroke ni suka makan tangan kiri. Cikgu usup tukang urut, padan jambu. Kalau siapa makan tangan kiri, dia kata mudah kena stroke. Sebab apa? Syaitan. Hari-hari makan syaitan, hari-hari makan apa jadi kita gitu. Ini kata cikgu usup, dia cakap dengan saya. Pengalaman dia tukang urut, dia kata. Pengalaman dia tukang urut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini ada adab ni perlu diajar. Dan tawaduk, mesti merendah diri ketika duduk di dalam hidangan. Kalau betul ikut asal, makan mestilah duduk sama ada seperti duduk antara dua sujud, ataupun duduk yang kaki kanan diangkat, kaki kiri kita duduk sebagaimana cara makan. Itu paling baik, itulah tawaduk namanya, supaya tidak banyak makanan masuk. Dan Nabi SAW bersabda, "Amma ana fala akilu muttaki'an." Adapun aku tidak pernah makan dalam keadaan menyandar. Jeffrey, kita kalau tak menyandar kursi dah tak sedap kan. Dan itu pun kita sudah tidak ikut adab yang diajar oleh Nabi SAW. La yu'ibut ta'am, ajarkan adab, jangan suka cerca makanan. Tak sedap lah, hari-hari lauk ini, tak ada lauk lain. Dia jangan menghina makanan, kerana itu rezeki. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu." Nabi SAW tak pernah komplain makanan ni. Tak pernah komplain makanan. In ishtahu akalahu, kalau berkenan, teringin nak makan, makan. Wa in karyahu, kalau rasa tak nak makan, tarakahu. Jangan sedap, kata tak sedap,
ini tak ada lauk lain, tak ada ni tak boleh. Jangan kita komplain-komplain makanan itu rezeki Allah. Rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ajarkan anak-anak kamu supaya jangan mengungut buat makanan ni. Makan-makan. Dulu tak mengungut. Dulu. Telur campur kicap je. Jalan. Besar sampai sekarang panjang umur. Ni makan telur dengan kicap ni. Dulu gorengkan goreng ikan masin, goreng ikan bilis panjang umur 70 lebih sampai sekarang. Tak ada burger-burger, mana ada. Sekarang ada. Orang makan burger lagi cepat mati. Sakit sana, sakit sini lah. Macam-macam. Makan-makan benda segera kan. Sanalah sini macam-macam. Orang dulu-dulu elok je sampai sekarang panjang umur. Dan seterusnya lagi, al-kalamu fi asna'it ta'am. Waktu makan kita boleh bersembang, boleh bercakap-cakap, tapi benda yang baik. Kerana Nabi SAW bercakap waktu makan. Orang Melayu kita, apa jangan bercakap, makan je. Kan? Makan, jangan bercakap. Sedangkan Nabi SAW bercakap-cakap ketika makan. Wa nasaha ashabahu, waktu makan pun nasihat para sahabat. Wa 'allamahum, dan mengajarkan mereka kaifa ya'kulun, bagaimana cara makan. Begitu juga para sahabat dan juga ulama-ulama salaf waktu makan ni memberikan tazkirah, memberikan peringatan dan cakap benda-benda yang baik. Jangan waktu makan tu mengumpat orang. Kadang kalau kita tengok di kalangan para alim ulama yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada setengah di kalangan ulama ni dia makan, orang mengumpat, dia pun makan juga. Dia menangis sepanjang malam selama sebulan mengenangkan kenapa aku tak larang kau orang ni ngumpat. Jadi dia rasa dia dah masuk neraka sebab duduk dalam satu majlis, dia majlis itu ada orang mengumpat. Kita kalau sekarang ni lebih daripada itu rasanya perlu menangis sampai mati. Sampai mati. Kita tak sampai seperti Abu Yazid Al-Bustami, Ibrahim Adham, begitu sekali tersentuh hatinya, merasakan seolah-olah api neraka berada di hadapannya. Di antaranya, ini ada adab, contohlah membasuh kedua tangan selepas makan, dan menjauhkan yatajannabu at-tanaffus fi at-ta'a wan nafkhi fihi, dan jauhkan bernapas dekat makanan dan juga menghembus-hembuskan. Sabda Nabi SAW, naha an yutanaffasa fil ina. Nabi SAW melarang bernapas. Tanaffasa yatanaffasu, an yutanaffasa, bahawa dihembus-hembusnya pada bekas minuman ataupun yumfakhu gitu. Ada orang kata, kalau ulama hadis dulu kata nanti orang jijik. Tapi kalau kita sekarang ni, kerana apa? Kerana kalau dia panas, kita keluarkan karbon dioksida bertemu dengan udara, air yang panas, dia menyebabkan beracun. Dia akan menjadikan racun. Kita sedut oksigen, keluar karbon dioksida. Karbon dioksida ni menyebabkan campur dengan benda yang panas, maka mengeluarkan racun. Jadi bila kita minum, air itu tak jadi sihat bagi kita kerana dia jadi beracun. Ulama dulu mungkin dia tak hanya menyebut nanti orang jijik. Dia kata jijik apa pula aku yang minum, dia kata. Bukan aku membontok orang, tapi dari sudut kesihatan tidak baik, sebab kita mengeluarkan, kita sedut oksigen, keluar karbon dioksida. Oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita, kenapa kita ni banyak penyakit, kerana kita suka embus air panas. Lain okey, minum Nescafe, minum Holik, minum Holik. Minum apa Jeffrey? Milo. Orang dulu sebut Milo, cakap orang putih, orang mula. Orang Melayu, orang kita yang sebut Milo kan. Tok saya dulu kata, pergi beli Milo.
Sebab apa dia cakap Milo? Sebab dia orang ni dulu belah-belah bidon ni, dia orang kerja kat Cameron Highland. Kerja Cameron Highland campur dengan orang putih. Itu yang cakap Milo. Pergi mana? Market. Pergi market. Tak sebut pergi pasar. Market cakap orang putih orang dulu, jangan main-main kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita yang pergi mana? Pergi pasar orang dulu. Post office. Pergi. Tak sebut pejabat pos. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Adabun, adabani, adab. Maksudnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan oleh kamu akan segala anak-anak kamu. Apa maksud mulia ni? Yakni dengan mengajarkan mereka, ajarkan mereka. Dan baikkan oleh kamu akan adab. Ajarkan mereka adab. Adab memberi salam. Ada adab. Maknanya kita ajarkan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ada bahagian adab. Syama'il adalah kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana bentuk muka Nabi, macam mana dahi Nabi, macam mana kening Nabi, kan? Ni syama'il. Syama'il. Macam mana cara makan, buat apa yang Rasulullah suka. Rata-rata orang sekarang ni ajar syama'il. Masyhur sekarang ni syama'il. Tapi ada adab tidak diajar. Apa tu adab beri salam, kan? Rasulullah mengajarkan cara beri salam macam mana. Pergi surau sana Syama'il Muhammadiyah, sana Syama'il Muhammadiyah, sana Syama'il Muhammadiyah. Surau ni pula hadis 40, surau sana pun hadis 40, masjid ni hadis 40. Masjid ni pun surau ni Riyadhus Salihin, masjid sana pun Riyadhus Salihin. Dulu satu tahap pula Muniyatul Musalli. Ramai orang baca Muniyatul Musalli. Sebenarnya banyak lagi ilmu-ilmu yang perlu kita ajarkan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab cara beri salam macam mana, orang tua dengan orang muda macam mana, budak-budak dengan orang tua macam mana, ada adab ketika makan. Ini ada adab. Ini adalah sunnah Nabi. Adab di dalam majlis macam mana. Ini perlu diajarkan. Kamu kalau duduk dalam majlis macam mana? Bagaimana bila kita sudah selesai daripada majlis, mengajarkan kita, perlu diajarkan berkaitan tentang kebersihan, mengajarkan tentang menghilangkan najis-najis macam mana. Ini semua ada adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Bukhari mengarang satu kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang unggul. Ini semua ada adab. Kita ni satu zaman suka syama'il. Suka syama'il. Katam sana syama'il, orang ni baca syama'il. Cubalah cari kitab lain yang kita nak tunjukkan bahawa ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Itu salah satu. Ada lagi khususiatul Rasul, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan seterusnya ajarkan mereka wa ahsinu adabahum, dan baikkan olehmu akan segala adab mereka itu. Ajarkan ada adab. Dan sentiasalah diajarkan mereka supaya kita bersifat lemah lembut. Mana dengan anak ni ada kala berlembut, ada kala tegas, begitu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat oleh Arab Badui, Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumkan cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain. Bila Arab Badui ini nampak, innakum tuqabbiluna as-sibyan wa ma nuqabbiluhum. Kalian semua cium-cium budak, begitu kan? Kami tak pernah buat pun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
adakah kamu mau bahawa Allah mencabutkan rahmat daripada hati kamu? Mana perlu kadang ni ayah tak pernah cium pun anak dia, tak ada tunjukkan belas kasihan pada anak, lama-lama dia jadi janggal. Terutama kalau zaman sekarang ni, kalau bercerai, dia kacau. Cerai ni lagi kacau. Yang abang dengan ibu, dengan mak dia, yang ini pula dengan ayah dia, pisah habis. Yang ini cucu pula kata mak tak bagus, ini pula kata ayah tak bagus. Lama anak sendiri sangka buruk dengan bapa, sangka buruk dengan ibu. Ini oleh sebab itu dalam Islam hartanah ni tidak boleh dipisah-pisahkan. Kalau 4 orang kepada ibu, ya 4 orang biar dididik. Dan waktu siang sebenarnya adalah tanggungjawab bapa menghantarkan anak ke sekolah. Waktu malam diserah pada ibu. Itu hukum asal. Tapi kerana duduk jauh, hari Minggu lah pergi ambil. Yang kita sedih, ambil anak, iaitu di balai polis dan dihantar ke balai polis. Ya Allah, saya lalu beri nasihat, jangan ajar anak kamu di balai polis. Mengambil anak di balai polis, hantar ke balai polis juga. Ini anak, ini kesannya. Jadi anak daripada kecil sudah tidak ditarbiah dengan tarbiah yang baik. Perceraian ini adalah membawa siksa. Al-furqatu azab. Ramai orang nak cerai-cerai, tapi dia tak tahu kesan daripada perceraian itu ada lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berkata di sisi Nabi SAW ada seorang yang bernama Aqra' ibn Habis At-Tamimi. Kata Aqra' ibn Habis At-Tamimi, inna li asyratan minal walad. Aku ada 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahadan qattu. Aku tak pernah kucuk pun anak aku. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus pandang kepada dia. Summa qala man lam yarham lam yurham. Barang siapa tidak ada rasa belas kasihan kepada anak-anak, maka besok kamu juga tidak akan dirahmati oleh anak. Ayahku sakit ni, biarlah, dia kata. Ada nurse jaga, nak rasa apa? Dia rawat dah ada. Tak ada. Dia tak ada rasa apa ayah dia. Dia datang, dah makan ayah? Dah makan? Dia punya bahasa, dah makan? Belum lagi. Kena makan. Bila nak sembuh? Gitu. Bukan nak disuap dia. Sebab ayah pun tak pernah suap dia. Dia pun tidak pernah merasa ayah menyuap dia. Itu jadi man lam yarham la yurham. La yurham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kemudian dia kata, dan baikkanlah olehmu akan segala adab mereka itu. Apa adabnya? Seperti bahawa kamu ajarkan mereka tu riyadun nafsi. Apa riyadun nafsi? Yani melawan hawa nafsu. Mengajarkan kepada mereka ni tentang tingkatan nafsu. Ini nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni ammaratun bisu'. Nak tahu nafsu kita baik tak baik? Kalau selalu terdorong benda tak baik aja, nafsu kita kategori ammaratun bisu'. Tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa apa. Oleh sebab itu dalam kitab hikam menyebut, kalau kamu berkawan dengan orang yang jahat, kamu merasakan kamu lebih baik daripada mereka. Kalau kita kawan dengan orang jahat, baik lagi aku. Kira aku kita baiklah. Merosakkan kamu. Tapi berkawan dengan orang yang baik, terasa bahawa kamu tu jauh sangat. Oleh sebab itu hendaklah bersohbah dengan orang yang baik. Kalau kita buat menyesal, maka Allah ilhamkan kepada seseorang ini bahawa benda itu tak baik. Baru sampai nafsu mulhamah, iaitu nafsu yang diilhamkan oleh Allah. Nafsu. Oleh sebab itu disebut tingkatan. Kalau mengaji kitab Imam Ghazali, iaitu kitab kitab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Minhajul Abidin, dia membahaskan 7 jenis gunung contohnya. Disebut gunung sebab apa?
Sebab bila orang sampai kepada kemuncak, maka tinggilah ia. Bila dia sampai ke muncak, dia sudah, makna dia dah sampai kepada tahap yang diredai oleh Allah. Orang nak naik gunung ni, dia terpaksa menghadapi banyak rintangan. Oleh sebab itu disebut Aqabah. Bila dia naik kepada puncak gunung, apa akan jadi? Orang yang sampai kepada kemuncak, kurangnya oksigen. Bila sampai ke kemuncak gunung, kurangnya tumbuh-tumbuhan. Maka apabila seorang ini sampai kepada kemuncak, maka kuranglah nafsunya kepada dunia. Maka dia tidak akan terpandang benda-benda yang lain sebab dia sampai ke puncak. Itu Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Bila sampai ke puncak, pergi naik gunung, kemuncak atas, oksigennya akan jadi kurang. Atas lagi, sehingga tahap yang membekukan, tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Begitulah keadaan orang yang sampai kepada puncak mencari redha Allah. Maka yang ada tinggal dia dengan Allah. Lain ini tidak tumbuh bagi dia. Lain ini tidak ada rasa keseronokan kepadanya. Yang lain ini tidak akan tumbuh lagi. Yang tinggal ialah oksigen yang sedikit, iaitu merasakan bahawa kematian itu hampir baginya. Allahu Akbar. Itu sebab disebut Aqabah dalam kitab Minhajul Abidin. Agak-agak kita Jeffrey sampai dia ke gunung. Belum sampai ke puncak, bawah lagi. Sebab bila sampai bawah, banyak binatang, pergi memburu pula, naik pula tengok banyak pokok, ini pokok petai, pergi panjat pokok petai, naik pula. Kalau kita naik gunung kan, banyak, kita sudah terpedaya di bawah, maka tidak akan sampai ke kemuncak. Itu sebab disebut gunung. Sebut gunung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka diajarkan. Contohnya paling baik, biasakan mengajar kitab Minhajul Abidin, satu metod nak sampai kepada orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang yang sampai kepada tahap hamba ini, maka dia tidak akan raghbah, cinta kepada dunia, bahkan ia cinta kepada Allah, cintakan akhirat untuk bertemu dengan Allah. Ini riyadun nafsi, yang ini melawan hawa nafsu dan membaikkan perangai dia. Bila dah sampai atas, maka perangai dia baiklah. Bila sampai atas, nafsu ini iaitu nafsu yang mutmainnah. Mutmainnah baru dia tenang. Kalau turun pun, dia turun tak sampai ke lawamah. Kalau dia naik, maka dia akan naik kepada nafsu radiyah. Kalau dia naik lagi, nafsu mardiyah. Saya naik lagi nafsu yang sempurna, sebagaimana Nabi SAW nafsul kamilah, maka hatinya sentiasa ingat Allah. Kalau satu detik tak ingat Allah, merasakan ianya telah kufur dengan nikmat Allah. Satu detik tak ingat Allah, merasakan seperti sudah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan nikmat yang begitu banyak diberikan kepada dia. Ini diajarkan dari sudut nafsu, dia kata. Dan waqala alaihi salatu wassalam, man arada an yurghima hasidahu falyu'addib waladahu. Arghama yurghimu. Kena dibaca atas timbangan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu bi dhammil ghain al mu'jamah, iaitu difatahkan ghain. Mana didammahkan ghain. An yarghuma. Boleh baca. Man arada an yarghuma. Boleh baca begitu. Atau man arada an au fathaha, ataupun dibacakan fathah ghain, an yarghama. Boleh. An yarghama. Kalau af'ala yufilu an yurghima. Entah bunyi apa? Yurghima. Tapi dalam syarah boleh baca bi dhammil ghain wa fathiha. Didammahkan ghain, an yarghuma, ataupun an yarghama, memberi maksud yazul dipandang hina. Ataupun dalam kitab kita ni arghama yurghimu, ialah an tu menasabkan
Atas wazan af'ala yuf'ilu, an yurghima. Saya rasa yang paling tepat kalau dalam syarah an yarghuma. An yarghuma. Cuba kita tengok terjemahan dulu. Sabda Nabi SAW, barang siapa berkehendak bahawa hina orang yang hasad akan dia. Nampak ni? Saya rasa yang paling tepat an yarghuma hasiduhu. Kalau dah kita baca an yurghima, barang siapa yang berkehendak menghinakan orang akan orang hasad, dia tu yang hinakan orang berhasad. Sedangkan hasad tu jadi fa'il. Man arada an yarghuma hasiduhu. Hasid tu jadi fa'il, pelaku. Barang siapa yang berkehendak bahawa hina orang yang hasad. Nampak ni? Orang yang hasad tu jadi malu-alah dengan dia. Akan jadi sebelum ni dia kutuk kita. Kau miskin, betul kan? Tali pinggang pun tak ada pakai tali rupiah. Kau jangan berkawan dengan dia. Kasut pun kasut getah. Betul. Tapi kalau anak ni dididik dan jawatan besar, semua pakat mengaku dia tu jiran saya tu. Jiran saya. Nampak ni? Kalau sebelum ni dihina. Tak pada mesti. Kalau hilang barang, anak orang tu lah mencuri tu. Tak ada orang lain. Anak orang tu yang mencuri sebab orang tu miskin. Kau ambil tak? Dia kata tak ada bang, tak ada pakcik. Tak sedar miskin. Nampak ni? Ibu budak tu berjaya 9A+ semua. Saya lah kami selalu bantu. Kadang-kadang dia nak pergi sekolah, bagi nasi lemak kami. Penipu belaka tu. Pelika. Bila pula dia Zikori menang pula dalam pertandingan, ini dia tu mengaji dengan saya dulu. Mengaji dengan saya, mengaji Iqra, tapi tak lama. Tak bila mengaji dah. Pakat semua dengan aku. Itu sebab Nabi SAW menyebut, man arada an yarghuma hasiduhu. Saya rasa itu yang paling tepat. Barang siapa yang menghendaki bahawa hinalah orang yang menghasad akan dia. Betul. Kalau ada an yurghima, barang siapa yang menghendaki menghinakan akan orang, dia tu sendiri menghinakan. Tak sedap. Sebab saya baca dalam syarah, an yarghuma bi dhammil ghain. Kalau dham, an yarghu. Af'ala yuf'ilu, raghama yarghamu. Sama balik. Fal yu'addib, itu fi amar. Maka dia kata, hendaklah mengadapkan anaknya. Mana mengadapkan anak ni? Didiklah anak sampai dia berjaya. Bila anak dah berjaya, semua pakat mengaku saudara. Semua mengaku saudara belaka. Ini lumrah kan? Lumrah gitu. Kalau kita tak ada pendidikan, pakat orang semua hina kita. Kalau kita ada pendidikan, pakat ramailah nak jadi kawan dengan kita. Dan ramai juga nak meminjam duit kat kita. Ramai juga nak minjam duit. Wa qala alaihi salatu wassalam lagi, an-nazaru ila wajhil aulad bisyukrin kan nazari ila wajhi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini lagi di antara kelebihan kata. Maksudnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula melilik atau melihat muka segala anaknya dengan syukur. Syukur anak ni. Sempurna panca indera dia. Sempurna semua. Anak ni ada yang lebih sikit, ada yang kurang. Itu biasalah. Kalau semua pandai belaka, daripada nombor 1 sampai kalau ada 6 orang semua, Allah bagilah ujian, pakat semua berjaya kan, seorang pun tak ada balik tengok dia. Semua berjaya, tak ada kau balik. Meeting kat mana? Hong Kong, ni pula Amerika, ni pula seorang tak ada. Yang seorang ni kurang kan, adalah kerja tak apa, biasa aja. Dialah selalu tengok kita kan. Dialah
Rasa kau ni tak apa pandai besok. Tengok-tengok dialah selalu. Dialah yang masukkan duit tabung haji. Dialah dia bagi. Anak lelaki, masalam anak lelaki. Dia kata dia dah macam-macam. Adalah hari raya bagi salam, bagi duit sikit. Anak perempuan ni selalu bagi. Anak perempuan. Oleh sebab itu dalam kitab kita ni akan disebut kelebihan anak perempuan. Sebab Imam Ghazali, Allah takdirkan dia tak ada anak lelaki. Sekarang terbukti memang anak perempuan lah selalu ingat mak bapak ni. Selalu telefon mak sihat ke tak sihat. Hari ni tak apa sihat, dia kata. Dah makan ubat mak. Anak lelaki telefon tak jawab, dah tu dia telefon. Mak telefon dia. Aku hari ni tak apa sihat. Dah makan Panadol? Tak tahu. Tahu dia. Inilah lumrah alam. Lumrah alam. Disebut dalam kitab kita ni, barang siapa yang melihat kepada anaknya dalam keadaan bersyukur dengan nikmat Allah ini, apa pahalanya? Seperti menilik kepada muka Nabi SAW. Maka jagalah anugerah Allah ini. Kalau kita jaga anugerah Allah ini, maka Allah berikan pahala yang begitu banyak. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Berapa kelebihan menjaga anak-anak ni, dan siapa yang dapat anak ramai di kalangan perempuan. Juga disebutlah hadis ni bahawa anak-anak ni juga akan memberikan pahala yang banyak pada kita. Sebab jaga anak perempuan ni payah kan. Anak lelaki pun payah, kena mak rempit je lagi kacau. Pergi mak rempit pening kepala kita. Ustaz dah habis lah macam-macam kan baca. Kita baca walaqad ataina dah baca surah Yasin. Tapi kadang-kadang anak yang rasa macam buah-buah ni, dia kalau dia berubah, dia yang paling baik. Anak yang jadi anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama baca pada malam ini memberikan manfaat kepada kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana bihabibilana فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
Muhammadur Rasulullah. Man arada bina wa bimajma'ina hasbuna rabbuna inda kaidil anam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana ahyina bittuqa fid duna min adabin qina لا نخاف في الزحام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. واحفظ ديننا من ديون احمينا، واختما بالتقى عند حسن الختام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام، ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا.
وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.